atas sayur peria. Juadah enak waktu berbuka. Ramadan tiba penuh ceria. Bermaafan kita di bulan puasa. Naik pedati ke kampung Jawa. Lain hari ni. Singgah membeli buah Melaka. Tenang di hati, tenteram di jiwa. Maghrib nanti kita berbuka. Awak tanya kat saya ke? Ya. Cantik saya jawab ya. Borak tengah lapar musim ketiga. Hari ke-9 kita berpuasa. Tingkat amalan sepanjang masa, pahala menanti balasannya syurga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami untuk Borak Tengah Lapar hari ini 9 Ramadan 1445 Hijrah. Masih bersama saya Putra Azwan, Piyu Amin dan juga Atu Zero. Jadi Ustaz, apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasa yang ke-9 ini masih lagi bertenaga? Masih lagi bertenaga, masih lagi ceria. Yang di belakang saya ceria lagi. Ceria. Masih ceria. Okey. Jadi kepada yang memandu, yang tengah bekerja, suka saya ingatkan semoga bekerja dengan tekun dan ikhlasnya. Yang paling penting puasa kena diteruskan. Ya, betul tu. Dan untuk hari ini macam biasa, topik yang baru kita nak tanya pada Ustaz Amin ni, Atu. Dan untuk hari ini topiknya Kisah 1001 Malam. Jadi mungkinlah Ustaz boleh kongsikan sikitlah tentang malam-malam yang baik dalam Ramadan ni, Ustaz. Okey, sebenarnya Nabi pun ada sebut dalam satu hadis dan hadis ni dikategorikan sebagai hadis untuk kita tambahkan amalan lah. Oh ya. Maksudnya bila kita dengar ni dalam hadis Fadail Amal, penambahan ataupun kelebihan amalan kita, Nabi kata Ramadan ini awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Malam 10 yang pertama adalah malam rahmat, pengampunan. Dan malam 10 yang kedua adalah maghfirah, pengampunan. Sama juga rahmat tadi, kasih sayang Allah, perlindungan Allah, dan maghfirah, pengampunan. Dan yang ketiga tadi itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Jadi setiap malam dalam bulan Ramadan ini memiliki kelebihan-kelebihan yang cukup istimewa. Jadi kita tak boleh sia-siakan, sebab itu banyak amalan-amalan yang berlaku dalam waktu malam. Sebab itu kita tunjukkan memang malam ni istimewa lah. Dan memang pun kalau kita sebut pasal malam ni memang satu benda yang selalu kita dengar dalam lagu. Contoh kalau lagu-lagu, kita banyak dengar lagu yang bermula dengan nama perempuan. Amalina ada. Atu. Tak ada kan? Boleh je buat. Boleh. Atu, saya sayang kamu. Amalina lah, Azizah lah kan, Azizah. macam-macam lah kan. Dia nak katakan macam tu juga malam. Malam banyak lagu malam. Contohnya? Malam ini akulah seniman. Cantik. Bulan di pagar bintang. Malam juga. Jadi mana kata benda-benda yang indah ni akan dilagukan. Contohnya nama-nama wanita. Macam tu juga malam. Nama-nama malam, keindahan malam. Sebab tu bulan Ramadan ni mesti ada istimewanya pada malam-malam tertentu. Kalau bercakap pasal malam pula Ustaz. Jadi bermaksud kalau begitu siang tu kita boleh tidur sepanjang-panjangnya lah. Tak boleh lah. Maknanya kita boleh tidur, tapi pada waktu-waktu contohnya jangan kita tidur lepas subuh, lepas asar. Kita ambil waktu pukul 10 ke pukul 12. Maknanya sebelum Zuhur tu kita boleh tidur lah. Yang disebut sebagai tidur qailullah. Tidur yang sekejap. Tapi tidur yang sekejap itu kalau kita tengok, walaupun Nabi sebut orang kata kena buat, tapi melalui perubatannya dia bagus tau. Qailullah ni dia akan maintainkan balik kita punya sel-sel otak. Kita jadi lebih fresh, lebih segar, lebih semangat. Kejap je tidur, tak payahlah nak baring ke toto ke, tak payah. Tidur letak tangan dekat meja ke, baring-baring macam tu je. Janji kita dah boleh tidur pada waktu sebelum Zuhur tu kejap. Tapi ada posisi-posisinya yang ditentukan untuk mendapatkan macam tidur Nabi lah. Betul. Tidur lambung kanan. Lambung kanan macam tu supaya kita punya belah kiri, kita punya jantung kita tak kena pressure. Kan? Ini pun belah-belah barat pun, pakai perubatan barat pun banyak tekankan kan, supaya tidur belah kanan, supaya kita masa tidur tu kita dapat merehatkan badan, bukan pressure badan kita. Tapi doa tidur pun ada juga kan? Doa tidur ada. Bismikallahumma ahya wa amut. Nama Allah yang menghidupkan kami dan mematikan kami. InsyaAllah. Doa dah baca tapi jangan tidur lagi. Jangan tidur. Kita nak berehat kejap je ni. Jom. Kita nak dengarkan persembahan daripada The Katira Band dengan lagu mereka, lagu Orang Putih. Orang Putih? I don't want to talk about it. Don't want. I can tell by your eyes that you've probably been crying
forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. If I stand all alone, will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the nights, here's the stars in the sky. Don't mean nothing to you, they're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Ora tengah lapar, ora tengah lapar, ora tengah lapar, ora tengah lapar. Kisah 1001 malam. Jadi itu, Ya. apa persoalannya tu? Soalan yang seterusnya tadi Ustaz, macam tadi tidur posisi kanan dah tahu. Ya, betul. Doa pun sudah tahu. Ya, betul. Tapi Ustaz, dia punya soalan ni, bila kita sudah lapar, kita mudah mengantuk, betul. Lepas tu, betul ke kalau kita tidur selepas asar tu, boleh menyebabkan gangguan mental, itu daripada segi sains. Kalau daripada segi agama Islam tu sendiri, Ya, betul. kenapa tak boleh? Nabi SAW bersebut dalam satu hadis, Sallallahu alaihi tidur wasallam. selepas daripada waktu asar itu mewarisi kegilaan. Maksudnya memang boleh menyebabkan kita tak sihat mental lah. Tapi kalau kita tengok dari sudut perubatan yang lain, apa yang Nabi sebut tu relevan sebab lepas asar tu lah waktu untuk kita riadah. Jadi kalau waktu kita riadah, kita gunakan untuk kita tidur. Jadi kalau kita lazimkan selalu, badan kita akan jadi lemah. Bila lemah, kita sakit. So kita akan jadi masalah pemikiran kita lah. Kita susah nak fokus. Itu yang lebih syuk. Bukan tidur hari ni bangun-bangun terus jadi gila kan. Dia sebiji. Ustaz dah gila. Dia bukan macam tu lah. Maksudnya kalau dibuatkan secara lazim, buat kerap, dia akan jadi gila. Maksud gila tu bukan sebabkan gila macam biasa, tapi masalah mental yang menyebabkan pemikiran dia tak fokus, dia tak khusyuk, badan dia jadi lemah. Jadi gunakan selepas asar itu untuk beribadah lah, untuk bersukan. Dan sukan tu ibadah lah. Lepas tu tak ada solat sunat rawatib selepas solat asar. 2 rakaat tu lepas asar orang tak buat. Jadi kalau kita nak buat pun kita pelik sebab memang Nabi dah buat dan tak ada sebab memang Nabi minta untuk waktu tu kita melaksanakan program-program yang bersifat riadah. Yang berpeluh, bersukan supaya kita kuat tubuh badan kita. Sebab tu kalau kita tengok ada juga yang macam anak-anak kita, dia tidur petang, bila maghrib dia bangun, tiba-tiba dia siap nak pergi sekolah. Pasal tak? Dia macam keliru. Dia jadi tantrum sikit. Dia keliru kan? Keliru. Lepas tu dia jadi macam emosi dia pun tak best kan. Budak-budak kalau tidur terus sampai maghrib berbangun, mesti dia meragam menjerit lama. Betul lah.
So kalau boleh waktu petang tu waktu main, kita bagi dia main. Macam Ah, kita pun waktu okey. petang, kita dah balik kerja. Kalau kita stres dengan jam semua, mesti kita dengar benda-benda yang menyeronokkan kita kan. Dengan lagu-lagu daripada Atu ke. Macam tu. Atu. Saya RTM. Cantik. Dah lobby job. Okey. Itu mengenai tidur petang. Okey, Dan baik. macam mana pula Ustaz, kalau kita tidur malam sekalipun, tiba-tiba mimpi sesuatu yang mengerikan, yang menakutkan, yang tak baik. Jadi apa yang boleh kita lakukan bila kita terjaga tu Ustaz? Okey, Nabi pun ada sebut benda ni juga. Ada Okey. bagi panduan kepada kita. Kalau kita tidur, lepas tu kita terkejut disebabkan mimpi-mimpi yang buruk. Mimpi ni ada dua. Mimpi baik kita boleh cerita kat orang. Okey. Mimpi yang buruk jangan kita ceritakan kat orang. Simpan. Kena simpan. Dan kalau kita bangun terkejut lah, mimpi jatuh ke, mimpi dikejar ke ataupun menakutkan hantu dan sebagainya, maka diajarkan kepada kita untuk meludah di bahagian kiri. Meludah yang sedikit lah. Oh. Jangan dikahak pula. Jangan dikahak pula member ni. Sebelah kita orang rumah tengah sedap. Dia kahak pula. Jangan. Meludah halus. Tanda isyarat gangguan itu kita nak halau. Dan kita bangun, kita baca ayatul kursi 3 kul, insya-Allah bebas daripada gangguan-gangguan tidur. Nak saya tunjuk contoh. Memang tak relax tu. Contoh, jangan risau. Sesungguhnya orang berpuasa tu kan bau kasturi. Tapi kata slipper terbakar tadi. Itulah, itu mengganggu juga lah ini. Baik, dan lebih afdal juga sekarang ni kita bersama dengan band kita. Ya. Lagu lagi. Bersama Lagu band lagi. pun Abdal. Lain Dekatilah macam. band dengan lagu mereka. Mengapa perpisahan yang kau pinta? Mengapa? Seketika itu sepi mencuit hati, hara suara hujan seakan menyanyi, mendendangkan lagu syahdu. Ketika ku terpegu merenung jauh gambarmu sayangku, terkilang rasa bila kata-katamu kau ucapkan padaku, membuatku terpaku bersama-sama suratmu. Setelah ku baca kini, seolah ku berada dalam mimpi. Titisan demi titisan air mataku jatuh berlinangan. Ku genggam gambarmu dalam pelukan mesra. Tak mungkin dapat ku melupakanmu, sayang. Di dalam dunia ini tak mungkin dapat ku cari pengganti dirimu. Oh, mengapa perpisahan yang kau pinta? Janganlah kau lupa suatu ketika dulu kita pernah bersama, berjanji dan bercinta. Kini nyata kau mungkiri segala janjimu itu. Di manakah letak kejujuranmu, sayang? Di dalam dunia ini tak mungkin dapat ku cari pengganti dirimu. Oh, mengapa perpisahan yang kau pinta? Oh, dariku, dariku.
lapar. Ya, masih bersama saya Putra Azwan, Piu Amin dan juga Atu Zero. Tapi sebelum tu macam biasa ada Ya? trivia yang Ada ingin kita trivia? kongsikan. Kongsikan Tapi hari ini sekarang. istimewa sikit. Ya? Kita nak kongsikan ini mengenai sebuah hadis ni. Ha? Okey, iaitu hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud jadikanlah solat witir sebagai solat terakhir kamu pada waktu malam. Dan hadis ini jelas menunjukkan solat sunat witir ini bukan sahaja boleh dilakukan pada bulan Ramadan, tetapi juga boleh dilakukan pada bulan-bulan yang lain dan juga pada hari-hari biasa. Mungkin Ustaz Amin ada nak ulas sikit mengenai hadis ni, Ustaz. Ustaz. Yalah, Ha. makna kata penutup bagi tiap-tiap malam kita tu, maka digalakkan untuk kita melaksanakan solat sunat witir. Okey. Antaranya kalau mazhab Hanafi tu dia memang wajibkan diri dia. Wajib. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tanya orang Pakistan ke orang Bangladesh, kita tanya dia kan, kita tanya dekat dia solat isyak berapa rakaat? Dia akan kata 7 rakaat. Oh. Kita kata apa ni mesti membohong ni, tak reti semayang. Okey. 4 tu isyak dan 3 rakaat tadi witir. Oh. Itu bagi dia. Kan sebelum ni ada pernah viral sikit lah. Ada orang tanya. Kan, kita kata ni tak betul lah ni, bohong lah. Sebenarnya dia menggabungkan solat sunat rawatib tu menjadi kefarduan rakaat bagi dia. Contohnya Zuhur 4, Ya. 2 rakaat sebelum dan selepas jadi 8 rakaat. Jadi bila 8. tanya Zuhur berapa rakaat? 8 rakaat. Oh. Kita gelak lah. Ni tak betul lah ni. Ni bohong. Memang dia kalau sebut pasal rakaat solat, dia akan gabung sekali dengan yang sunat-sunat sekali. Macam tu juga dengan witir. Jadi kita tak boleh nak terus assume ataupun kita kata ni tak betul apa. Kena tanya sebab ada beberapa mazhab dia mewajibkan dalam rakaat dia untuk solat tersebut. Tapi bagi kita mazhab Syafi'i, maka digalakkan. Macam tiap-tiap malam tu kalau kita nak tutup habis sahaja solat isyak apa boleh buat. Macam tu juga sembahyang sunat tarawih. Kita tutup dengan witir kan, 3 rakaat 2 salam. Jadi kita boleh lazimkan sebagai pengetahuan kita juga. Tapi kalau buat okey. witir satu boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Nak buat duduk pun tak ada masalah. Sebab witir ni solat yang ringan untuk kita buat sebagai penutup lah. Penutup bagi solat-solat yang kita buat pada hari tersebut. InsyaAllah boleh sama-sama kita amalkan lepas ni. InsyaAllah. Ya. Jadi soalannya ini untuk Tadi bukan soalan tadi. Tadi bukan soalan. Alamak. Tadi Ulasan. Mukadimah baru. Okey, dia punya soalan, apa pandangan Islam terhadap orang yang perlu bertugas di malam hari? Contohnya macam polis, pengawal Betul. keselamatan, doktor, nurse. Macam orang ni dilonggarkan untuk lepas tu dilonggarkan untuk tidur sepanjang hari ke atau kena juga macam orang biasa? Okey, bagi petugas-petugas ini mereka perlukan tenaga untuk malam hari Betul. kan. Ya. Dan susahlah kalau polis kita telefon-telefon, polis mana polis tidur, nurse tidur, tak boleh. Dia orang kena bertugas pada malam hari. Okey. Sebab itu dah tugasan dia kan, shift dia kan. Betul. Jadi siang hari dia boleh berehat mengikut kadar yang tertentu. Dan mereka pun faham kalau dia tidur sepanjang hari rugilah puasa dia. Betul. Ya. Jadi dia kena gunakan masa yang ada. Dia boleh tidur contohnya 10 minit sebelum masuk waktu Zuhur, 15 minit sebelum waktu Asar. Jadi sebelum nak solat tu dia dah ready, dia boleh tidur kejap. Tidur kejap. Itu pun kalau kumpul-kumpul dapat 2 jam 3 jam dah. Ya. Mana kata dia tidak tidur sepanjang hari, Baik. tapi ambil peluang untuk dapatkan tenaga dengan berehat. Baik, itu untuk frontliner kita. Ya. Betul. Nak tanya juga Ustaz ni, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh kongsikan antara tip ke macam mana kita nak atasi perubahan waktu tidur kita masa Ramadan. Sebab ialah biasa pagi-pagi bangun waktu subuh. Ini awal untuk sahur kita dah bangun. Dan juga ibadahnya pun kita lebih ke lewat malam. Betul. Jadi macam kita nak atasi, nak balancekan balik waktu tidur kita tu, Ustaz. Saya suka ada satu perkongsian daripada seorang pakar perubatan ni. Okey. Dia cerita pasal tidur lah. Orang kita ni kalau nak tidur dia kena 8 jam wajib. Betul. Kalau tak tidur 8 jam ni, makna esok dia jadi emosi tak betul lah sebagainya kan. Yelah, itu antara pandangan-pandangan yang datang daripada barat. Tapi sebenarnya dalam Islam, malam hari ni dibahagikan kepada 3 bahagian. 1/3, 1/3, 1/3. Jadi 1/3 ataupun 2/3 tu kita tidur. 1/3 baki tu memang kita nak beribadah. Jadi sebenarnya waktu kita sahur tu waktu yang sememangnya kita dah boleh bangun dah. Cuma kita dah mindset kita, aku kena bangun waktu subuh. Ya. Ataupun waktu pagi. Sebenarnya waktu sebelum tu kita dah boleh bangun dah. Jadi kita ubah mindset kita, tidur tu tak semestinya kena panjang. Okey. Paling kurang 4 jam, 5 jam tu kita dah boleh tidur lengkap. Kita dah boleh hidupkan kembali badan kita ni, kuatkan balik antibody kita untuk hari esok untuk melawan perkara-perkara yang buruk yang akan datang kat badan kita. Sebab kita tidur ni sebenarnya untuk kumpul antibody. Esok kalau ada benda-benda yang tak baik nak masuk dalam badan kita, kesihatan kita jadi lebih kuat. Mana buat syarat sajalah tidur tu untuk beribadah saja. Tapi kalau dia tidur ni menjadikan satu benda yang rutin, akhirnya dia rugi pada malam tersebut. Jadi maknanya 4-5 jam pun insyaAllah cukup. Sebab untuk bulan untuk puasa badan je, kita. bulan puasa je. Kalau waktu raya esok dah penat dah beraya apa semua tak sempat. Waktu lain dah tak sempat dah. Ya. Puasa je, masjid, iktikaf apa segala bagai kan. Kita kena pilih waktu tu. Kita nak tanya kesimpulan kepada Ustaz untuk kisah 1001 malam ni macam tak lengkap tau. Kau tak cakap pasal malam tapi tak sentuh mengenai malam
Lailatul Qadar. Qadar. Kelebihan malam tu, Ustaz. Ya, Ustaz. Wow, itulah sebab walaupun kita berada di awal-awal Ramadan lagi, Ya. sebelum Ramadan terawal, sebab selalu orang bercakap Lailatul Qadar ini berlaku pada 10 Ramadan yang Betul. terakhir. Yep. Tapi sepatutnya perbincangan ni kita awalkan sebab Ya. kalau tak ada persediaan dekat awal-awal perjalanan, kita akan hilang momentum di akhir nanti. Setuju. Mana kalau kita tak mula sprint sekarang, esok nanti penutup nanti kita akan jadi lemah dan kita tertinggal ataupun terlepas malam Lailatul Qadar. Ya. Sebab itu siapa yang dapat Lailatul Qadar ni, insya-Allah Allah Taala jaga pelihara dia, dia dah dapat satu bekalan pahala yang besar dalam Masya akaun dia. Allah, amin. Amalan 1000 bulan. Wow. Mungkin lebih banyak ataupun lebih panjang daripada umur kita pahala tersebut. Jadi kalau kita dapat tu, kita kena mulakan daripada sekarang lah. Dia kata tak apa Ustaz, nanti dah hujung-hujung esok lah 10 Ramadan terakhir, malam-malam ganjil. Pandai dia yang tu. Tapi kalau daripada awal dia tak bersedia, dia tak ada perancangan, dia tak tahu apa yang dia nak buat dalam bulan Ramadan, jadi dia tak akan dapat lah. Sebab hujung-hujung nanti mesti dia akan hanyut. Dia dah sibuk sebab waktu tu dah sibuk dengan raya, persediaan raya, kuih raya, baju raya sebagainya kan. Orang kita akan hanyut. Lepas tu macam Atu sebut tadi, dah hujung-hujung nanti dia kena momentum ni lagi kuat. Dia kata tadi hujung-hujung 300 kilo dia punya pergi dia. Kawan, Memang kena macam tu. Sebab walaupun kita tengok masjid-masjid kita awal-awal tu ramai orang. Dan hujung-hujung tinggal Tok Imam, Tok Bilal dengan Tok Siak 3 orang. Aduh. Kalau time sekarang tinggal Tok Imam pun tak ada balik kampung. Tak Imam balik kampung dah. Kan. Jadi tak apalah, kita kena momentum pada awal-awal Ramadan ini. Ya. InsyaAllah InsyaAllah. pasti akan dapat. Pasti akan dapat. Percayalah, persediaan tu kena ada. Percayalah. Alright. Okey, jadi kesimpulannya Ustaz untuk topik kita hari ini, kisah 1001 malam Ustaz. Okey, apa yang boleh sama-sama kita buat adalah malam ini adalah waktu tenang antara kita dengan Allah Subhanahu Taala. Dan sebenarnya kita kena cari satu malam, satu waktu dan momen yang betul-betul kita merintih merayu kepada Allah. Hari ini orang boleh tulis dalam Facebook masalah dia. Ya. Orang boleh mengadu dekat status WhatsApp, orang boleh masuk dalam Instagram, TikTok, apa yang jadi dalam hidup dia. Tapi jawapan-jawapan dan komen-komen kat bawah tu tak membantu dia pun sebenarnya. Ya. Kadang-kadang jadi lebih sakit lagi ada. Betul. Jadi gunakan antara dia dan Allah pada malam tersebut untuk dia merintih merayu. Cerita habis-habis, mengadu habis-habis. Dan percayalah, setiap rintihan pada bulan Ramadan ni cukup besar makna dia. Tuhan takkan tinggalkan doa kita kosong tau. Kecuali dipulangkan dengan jawapan yang kita nak. Itu hebatnya adab Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan menciptakan kita, dia takkan biarkan sesuatu kosong. Kita antara manusia, kita minta dekat orang, mungkin kita dapat benda yang kosong, patah balik kosong. Tapi Tuhan tidak. Tuhan akan berikan sesuatu yang banyak, yang besar, yang luar jangkaan kita. Gunakan waktu malam ni. Sebab itu waktu malam waktu untuk kita berehat, waktu untuk kita dengan keluarga, family. Tak dinafikan ada orang terpaksa bekerja waktu malam. Betul. Tapi yang tak bekerja apa dia buat? Jangan habiskan dengan movie, jangan habiskan dengan melepak, sia-sia. Bersukan pun boleh. Tapi jangan tiap-tiap malam juga. Kena ada masa. Kita siang dah sibuk dengan kerja. Betul. Malam dengan keluarga lah. Waktu tu kita duduk halaqah dengan anak isteri kita. Tak payah susah-susah. Buka je kitab sikit, baca satu hadis. Faham tak faham nombor 2. Janji hadis sahih sampai barakah tu kat keluarga kita. Gunakan waktu malam. Itu daripada Ustaz. Satu pula. Kesimpulannya. Ya, kesimpulan tu. kesimpulannya. Dah tak boleh buka dah simpul ni. Okey, macam saya kesimpulannya itulah. Lagi-lagi malam 1000 Bulan. 1000 bulan. Rugilah kalau kita umat Islam yang berpuasa di siang hari tak mengejar pula dia punya kelebihan di malam hari. Ya. Saya kongsi tips. Saya bukan nak riak lah, Yelah. nak tunjuk saya punya amalan. Tapi kalau saya kita tahu pengiraan malam Lailatul Qadar tu selepas maghrib betul. Lepas maghrib tu dah kira dia punya malam lah. Betul. Kalau saya selepas Isyak tu saya sampai sekarang lah, tak bulan puasa pun saya akan amalkan benda ni. Setiap hari saya masuk surau saya akan letak RM1. Ya, mana tahu kalau malam tu kadang. Saya tapi tak akan putus benda tu. Benda tu saya amalkan sampai sekarang. Saya masuk malam-malam surau ibarat saya punya cukai lah. Satu hari RM1. Kalau itu kira paling kedekut lah tu. Paling kedekut lah. Kalau Tapi kita istiqomah. Istiqomah. Itu yang kena Alhamdulillah ada. RM1. Kalau 1 tahun baru RM365. Ya. Itu pun kau mau berkira kah? Ya, betul. Dengan Alhamdulillah. income tax pun kau tak berkira, dengan ni pun kau berkira. Jangan berkira. Lagi-lagi bulan Ramadan ni kan. Jangan cerita yang tu. Saya dengar benda tu bergegar tau. Jangan. Okey, apa-apa semakin dapat manfaatnya daripada perbincangan kita hari ini. InsyaAllah. Dan semoga kita semua menggunakan malam-malam kita ni Amin. sebaik-baiknya insya-Allah. Borak belum lagi. Ya, baik. Jadi sekian untuk kami daripada hari ini. Esok jumpa lagi insya-Allah bersama saya, Piyu Amin juga Ya. tu dalam Borak Tengah Lapar. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar.